Baik, pertama sekali saya sebut banyak kali dah sebenarnya, kita terima kasih pada saudara Aklan atas TikTok beliau yang dapat sambutan seluruh netizen yang viralkan less than 24 hours, I think almost a million view, yang menggambarkan Malacca mall yang baik, yang cantik, barang ada harga patut tapi orang tak ramai. Satu, mungkin waktu Aklan pergi tu memang waktu memang tak ada orang lah, 7.30 petang memang tak ada orang. Kalau tanya saya Malacca tengah ramai ke? Memang tak ramai, tapi kita ada base crowd kita. Dan kenapa berlaku macam tu, kita pun terkesan. Macam mana perniagaan, terutama Malacca lah, sebab kami baru, kami bukannya perniagaan yang dah well established ke, tak ada. 4 hari kita buka sebelum PKP, tak tahu ada PKP. Kita lancarkan agenda Malacca untuk bantu peniaga kita berniaga tanpa modal yang besar, tanpa sewa, tanpa charge dan juga special lane. Siapa nak niaga tak barang boleh niaga, tak ada sewa tak payah bayar sewa. Memang tak ada sewa pun, kita ikut revenue sharing. Untuk jual masuk barang pun tak ada SKU pun kita boleh benarkan, contohnya. So 4 hari kita 6,000 lebih orang datang, dan hari kelima PKP. Allah dah rancang macam tu. Masa kita buka, kita cukup resources, duit cukup, semua cukup lah. Lepas tu kita gerakkan koperasi dengan Toki bagi kita koperasi pembangunan pengurusan Malaysia yang hanya pada waktu tu ada 60 ahli je. Jadi saya gerakkan bersama dengan Toki, kita buat dengan tim-tim kita sampai 28,000 ahli. Berjayalah meraih sampai 22 juta pelaburan Kopim. Sebenarnya tak cukup lagi sebab nak buat mall besar kan. Jadi memang sekarang ni kita memerlukan sokongan, kita memerlukan bantuan. Jadi video tu sangat-sangat membantu. Walaupun banyak juga yang sebenarnya mengambil peluang untuk mengutuk, menghina dan memperlekehkan kempen BMF. Sebab BMF ni mungkinlah ada beberapa pimpinan yang mungkin bawa dia sebagai agenda Melayu. Sebenarnya BMF ni adalah agenda negara. Kalau kita sebagai rakyat Malaysia tak nak bantu umat Islam yang majoriti kukuh dari segi ekonomi, maka kita ni bukanlah rakyat yang bertanggungjawab. Dalam konteks Malacca, kita cuba nak bukan sekadar imbangkan tetapi meningkatkan share pasaran runcit negara. Kalau kita tengok data 2019, 110 bilion, 60% syarikat asing, bukannya dalam bumi tau, syarikat asing. Kalau kita tengok cerita Mat Kilau, tengok Kapten Sayers tu, kita rasa geram ni kan. Pasal apa? Dia mengambil harta orang negara Tanah Melayu ni. Hari ni inilah yang kerja kita, majoriti kita sebenarnya duk tolong Kapten Sayers punya koncu-koncu. Tapi bila tengok dekat market tak apa. Jadi itu respon saya lah pada video TikTok tu. Sebenarnya video tu bagus niat dia. Tapi biasalah orang nak tengok yang buruk, it's okay. Kita pun tak salahkan mereka. Kita jemput datang Malacca. Kalau mana-mana pun lah, kita sebagai orang beriman ni, bila tengok kalau kedai kawan kita buka ataupun saudara kita, saudara ni siapa? Semua orang Islam kan. Tidak cukup iman kita tak sempurna kalau tak cinta saudara macam cinta diri kita sendiri. Bila kita nampak macam tu, patutnya kita nak bantu. Apakah aku nak boleh? So kita alhamdulillah juga kerana video tu banyak pihak-pihak. Saya dapat panggilan daripada negara luar, saya tak sebut negara mana. Telefon, coach nak jumpa, nak tahu pasal Brainy Ban, nak tahu pasal Malacca, apa kami boleh bantu. Saya tanya, you dah tanya saya ni sebagai personal ke atau representatif negara you? No, saya daripada negara, saya punya official representative. Ini negara luar, kita ada syarikat asing yang besar pun telefon kita pasal salah satu sebab kerana video tu jugalah. Jadi dan banyak orang seluruh negara, daripada Kedah, daripada Penang, daripada Johor, telefon kata kami nak datang, nak support juga. Tak tahu apa nak boleh support pun, nak support juga. Jadi maksudnya dengan TikTok video tu sebenarnya mendatangkan banyak bantuan-bantuan. Kadang-kadang cara orang nak bantu ni cara beza sikit lah. Baik, saya macam ni. Sebab tu saya kata mereka yang berpenilaian begitu adalah mereka yang membenci BMF. Yang benci BMF bukan orang non-Muslim. Orang non-Muslim dia tak faham sangat pun, sebab dia tak tengok berita kita. Yang benci kempen BMF adalah orang-orang Muslim sendiri. Dan saya nak sebut sekali lagi, masa Malacca dilancarkan, ideanya tidak ada BMF. Bulan 8 tahun 2019. That was the first idea saya cetuskan masa program Ayu Bangkit. Saya jumpa Toki bulan 8 lepas program. Saya cerita kat dia, bulan 9 BMF meletup pasal isu lain. Isu kalimah Allah, isu bahasa Melayu. So Malacca bukan dibina atas dasar BMF semata-mata. Walaupun saya menyokong dan saya rasa orang bukan Islam pun patutnya menyokong kalau dia faham
Apa perjuangan BMF? BMF sebenarnya hanya untuk meningkatkan usaha-usaha Muslim kita. Apa salahnya? Dan sebut saya kata lagi, nak 110 bilion, 60% syarikat asing. Takkan kita nak, if you are Chinese ke, you are non-bumi ke, you nak support the Mak Saleh, the foreigners or the local? Kan, we are your brothers, kan? So sebenarnya cuma salah anggap. Mungkin dipandang sebab kita je yang champion isu BMF kononnya, so nampak macam kita menggunakan isu tu saja. Padahal kalau you pergi kat Malacca, ada je India, ada je China, ada je expat yang datang belanja. Cuma kita tak jual arak, kita jual rokok. So bukanlah priority dia nak datang tempat kita. It's okay, the labeling tu kita tak ada masalah. Kita masih yakin bahawa kalau pengguna Islam dia faham apa visi dan misi Malacca, dia akan datang sokong. Tapi kalau dia tak faham, it's okay. Baik, saya ambil pendirian macam ni. Banyak perkara, contoh isu EPF. Isu EPF pekerja. Kita buat keputusan hari kelima PKP, kita dah terpaksa tutup mall. Kita hire Malakat saja dekat 300 pekerja. Kita ada dua keputusan, sama ada kita buang semua pekerja atau 50% atau 70%, like any ada company buat. Masa tu kita baru je, boleh je kita nak buang semua, tak salah pun. Macam F&B contoh, total F&B tutup, kita punya total staff F&B je dekat 200 pada waktu tu. But we make decision, kan? We make decision pasal diorang dah lah, itu baru start kerja. Tiba-tiba kalau kita berhentikan diorang, maksudnya diorang dah tak ada langsung pendapatan. So kita buat keputusan, kita tak potong gaji RM1 pun, kita tak buang pekerja seorang pun untuk kurangkan kos. Dan keputusan pada waktu tu adalah saya buat ambil keputusan EPF kita bayar kemudian. Sebab EPF bukan dia boleh dapat sekarang. Dan pada waktu itu cash flow kita memang affected. Kita punya mothership Brainy Bunch dapat 30% je collection. Kan, itu kita punya main source of income. Still tak ada seorang pun yang kita kurangkan gaji atau potong gaji, tak ada. Cuma kita kata kita bayar lambat, bukannya kita tak nak bayar. Dan kita pun dah reschedule payment dengan EPF. Kita alhamdulillah bila kita buka Malacca tak ada pinjaman bank, tak ada pinjaman Along, tak ada pinjaman lain. Jadi kita tenanglah sikit, tak adalah kena pressure sangat. Jadi itu yang pertama. Dan kedua, dia kata IKS teraniaya lah dan sebagainya. Yang saya tahu dan mengikut rekod kami, IKS semua dah dibayar, tapi kita ada kelemahan sistem pada waktu tu. Pada waktu tu saya pun dah cakap dalam live saya, kita ada kelemahan pasal kita hire orang-orang yang so-called ada experience ni. Kita expect dia boleh lah buat. Sekali ada PO tak clear, DO tak ada, invoice tak clear. Jadi banyak berlaku administration matters yang menyebabkan payment-payment yang patutnya dibayar awal tak dibayar. But alhamdulillah over the period ni kita dah, bukan kita buat clean, dia automatic. Siapa yang tak nak dia dah keluar. Dan ramai yang keluar sebenarnya, banyak yang bukan semua, ramai je yang bagus-bagus. Diorang lah juga yang backbone yang bantu kita set up daripada kosong. Mall tu memang tak ada orang, sampailah mall tu cantik pada saya. Dan saya juga terima kasih. Tapi ramai juga yang pada waktu tu ambil kesempatan. Lepas tu biasalah yang mencuri lah, yang tak amanahnya dan sebagainya. Dan orang-orang yang komen ni pun kalau kita nak buka aib, memang nanti orang tak nak dengar juga dia. Kan, macam-macam isu lah, isu personal, isu kita ni organisasi agama. So bila kita bawa, kita bukannya organisasi agama menjual agama, tapi kita bawa perjuangan agama. So kalau tak bawa akhlak agama, kan, kalau kita melanggar batas-batas sebagai orang agama yang betul, memang tak patut penduduk bersama dengan kami. Jadi kebanyakan mereka sama ada mengeluarkan diri kerana tak nak taat, ataupun mengeluarkan diri kerana dah tahu dah kantun. Cuma saya tak nak sebutlah secara direct, kan. Tapi kalau ditekan juga, kita terpaksalah juga, mungkin kita boleh keluar cerita lain, kan. Tapi kita tak nak angle macam tu, kita tak nak jadi macam diorang. Dan posting dia juga sebenarnya ada impact kepada kita punya image. Dan siasatan bahagian legal kami tengah insya-Allah akan ambil tindakan. Sebab some data tu dia PNC yang betul dan bukan absolute truth. Sebab dia perspektif, kan, perspektif cara macam mana you tafsirkan. Dan kami ni bukan organisasi kecil. Malakat tahun pertama dalam keadaan PKP pun revenue kita 25 juta, tahun kedua 30 juta. Tak besar, tapi besar lah banding dengan saya buat Brainy Bunch dulu, tahun keempat baru 16 juta. So kalau tanya Malakat ni ada potensi, sangat ada potensi. Kita cuma perlu ada 15,000 keluarga pindah belanja, runcit je. Dan kita akan buktikan bahawa kita sendiri boleh bantu sama kita, jual sama kita, beli sama kita. Itu je konsep kita, tak ada susah apa pun. Dan jadi pemilikan bersama. Kami ni pemula dulu. Berapa ramai orang yang nak keluar duit 22 juta, nak letak risiko,
untuk nak bantu bangsa dengan agama. Tak ramai orang boleh buat yang gila macam saya lah. Tapi tak apa, it's okay. Kalau gagal, saya gagal tak apa, sebab saya tak ada gagal pun, sebab kita duit semua Allah punya, bukan kita punya pun. Jadi dan apa lagi isu dia sebut kan, dia kata isu staff teranaya apa buat position, sekejap tukar position kan, nak tukar nak hadap. Kenapa orang tukar position? Kalau you tukar masak kan, takkan saya nak suruh you jadi pelayan kan. Kalau you cleaner, takkan saya nak suruh you jadi tukar masak kan. Tapi kalau you, kita dah bagi satu position tak boleh deliver, kita tukar position, kita tak nak buang you. Kita bagi you position yang kita rasa you boleh deliver. Kalau you tak nak, you bagi tahulah you tak nak, sebab kita tak ada polisi buang orang. Itu je saya punya polisi. Saya dah 12 tahun. Saya ada 1,500, masih lagi 1,500 staff saya. Takkanlah 1,500 ni semua rasa tak naya stay lagi dengan saya. Saya ada dekat 300 staff yang lebih 5 tahun kerja dengan saya dah. So orang boleh cakap apa dia nak cakap, tapi bukti saya tu bangunan Brainy Bunch tu, kita bina daripada modal 150,000 je, kita ambil alih sekolah tadika dekat Kajang. Diorang kata lah tu Brainy Bunch yang dia berjaya kan. Brainy Bunch tu ada banyak subsidiary company yang jadi support services, online payment gateway sendiri, billing system, dah banyak lagi lah. Jadi kita tak perlu, orang lain yang mungkin tak kenal tak apa, tapi yang dah kenal sepatutnya dia faham. Tapi orang yang macam so called management ni kan, dapat gaji besar, gaji tak pernah kena potong, dapat komisen besar, lepas habis keluar je buat cerita bukan-bukan, maka tunggulah. Kalau saya tak balas, kalau saya tak ambil tiga undang-undang, Allah pasti balas. Sebab yang tu yang saya yakin lah. Jadi insyaAllah kita orang yang nak pandang mata lalat ni, biarkan dia, kita doakan dia. Dia perjuangan Nabi peringkat awal tak ramai yang ikut Nabi, ramai orang yang kecam Nabi. Perjuangan bawa baik ni semua perjalanan yang sama lah, semua orang akan lalui. Tapi akhirnya 124,000 sahabat, akhirnya Fatah Mekah, semua orang akan terima balik kebenaran. Dan sebab tu kami kat program GISB dengan Datuk Luman, dengan Tok Ki dan kita punya pembela dan sebagainya, dengan para ulama datang mendoakan kita. Malaikat ni dimulakan dengan ulama, dengan NGO Islam yang menyokong. Bukan nak jadi resis, bukan nak benci pada non-Muslim, tak. We love the non-Muslim pasal diorang not yet Muslim je pada kita. So kerja kita adalah buat kerja, ajak ta'murun bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Biarlah orang nilai apa yang kita buat. Jangan dengar sangat cakap orang cakap ni siapa-siapa boleh cakap, kan. Dan senang je, tengok je orang tu punya posting. Kalau orang tu punya posting bahasa dia baik-baik, mengajak pada kebaikan, mengajak pada taat Allah, ikut cara Nabi, tu orang baiklah. Tapi kalau orang tu punya posting cerita buruk, buka aib orang walaupun betul, maknanya orang tu tak baiklah. Itu je lah. Jadi kepada penonton semua, saya harapkan datanglah ke Malaikat Mall, cuba fahami apa kerja. Kita saja cakap, kalau kita hidup zaman Nabi, kita nak jadi siapa? Kita nak jadi penyokong Abu Jahal ke? Abu Lahab ke? Atau penyokong Nabi? Jalan yang kita nak buat ni, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi buat apa? Nabi jaga iman, Nabi duduk bersama, Nabi bina masjid, Nabi bina pasar. Malaikat Mall adalah pasar menyerupai pasar Madinah yang Nabi bina tu, dengan memberi seluas-luasnya. Sekarang kita buka Pulun 24. Petang tadi saya ada satu usahawan datang minta nasihat. 24 jam kita buka untuk usahawan, untuk bimbingan, untuk coaching, untuk launching, untuk test dan sebagainya. Datanglah ke Malaikat Mall dan tengok apa you boleh sumbang. Kalau ada staff-staff kat Malaikat Mall yang salah, yang tak betul, tegur terus. Pasal itu mall anda. Saya buat ni, saya pemula je, bukan duit saya pun. Ni semua Allah punya. Tak ada RM1 pun yang saya punya ni, saya punya. Cuma amanah Allah bagi pada saya. Saya ni dulu anak orang miskin, anak pungut, anak angkat. Allah bagi saya macam-macam. Semua saya nak gunakan hanya untuk nak bantu umat je, nak bantu agama Allah saja. Jadi jomlah bersama dengan kami di Malaikat Mall, insya-Allah.